Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share sikit tentang asam laksa Johor. Apa yang specialnya asam laksa Johor ni, and macam mana boleh terciptanya asam laksa Johor khas kat Johor tu. Okey, asam laksa Johor ni memang makanan tradisi daripada Johor, and dia gunakan ikan parang punya isi untuk buat kuah dia tu. And dia punya mi dia guna spaghetti. Okay, lepas tu ada ulam-ulam macam biasa. Okay, kenapa dia guna spaghetti, mi spaghetti, dia tak guna macam mi biasa tu? Sebab saya ada baca dua cerita dekat internet mengenai kenapa orang Johor pilih spaghetti tu. Sebab Sultan Johor tu masa tu dia pergi melancong kat Paris. Lepas tu dia rasalah spaghetti carbonara, spaghetti bolognese semua. So dia suka. So dia rasa macam kat negeri Johor tu patut macam ada makanan macam tu tau. So bila dia balik tu, dia cuba macam-macam. So daripada asam laksa biasa tu, dia renovate jadi dia guna mi spaghetti tu, tapi buat asam laksa. So macam itulah terjadinya asam laksa Johor tu. Special dia guna spaghetti yang terinspirasi daripada luar negara punya makanan, spaghetti carbonara semua. Okey, cerita yang kedua ni, macam mana boleh dapat asam laksa Johor ni boleh terciptanya. Menurut yang saya baca kat internet tu, isteri Sultan Johor ni orang Inggeris. So dia kurang minat dengan makanan-makanan Malaysia ni. So macam itulah terjadinya asam laksa tu. Dia ubah supaya isteri dia suka, macam boleh terima lah asam laksa tu. So dia guna spaghetti. So jadilah asam laksa Johor. Tu yang unik daripada negeri lain. Kalau pergi negeri lain, dia semua pakai mi biasa je. Kat Johor je asam laksa Johor. Sebab itulah menarik, dia lain daripada lain. Kalau ikan pun, kuah daripada ikan tu pun dia macam banyak ikan lah boleh guna. Macam kat sini saya rasa macam fokus kat ikan parang ke apa. Kalau kat Johor dia ikan sardin boleh, ikan sardin boleh, ikan selayang boleh. Okey, itulah sedikit sebanyak cerita tentang asam laksa Johor yang boleh saya kongsikan kat sini. Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang saya akan ceritakan tentang cara-cara untuk masak laksa Johor. Okey, untuk bahan-bahan yang kita perlukan ialah 1 paket spaghetti, 1 kg ikan sardin, 3/4 cawan rempah kari ikan babas, setengah cawan cili kering yang digisar, 3/4 cawan udang kering, cuci bersih, kering dan gisar, 2 cawan santan pekat, 3 cawan air, setengah cawan minyak masak, 1 sudu besar gerisik, garam dan serbuk perasa. Dan untuk bahan-bahan kisar pula, kita perlukan 5 batang serai, 2 inci hala, 2 inci lengkuas, 5 biji bawang besar. Dan untuk ulam-ulam pula, kita perlukan timun, tauge, daun kesum, daun selasih, kacang panjang, limau kasturi dan lobak asin. Okey, yang pertama, kita perlu bersihkan ikan, lepas tu kita kukus. Dan air kukusan ikan tu kita simpan, dan dan ikan yang telah direbus kita gisar dan buang tulang-tulang ikan tersebut, dan kita ketepikan dahulu. Okey, lepas tu panaskan periuk, masukkan setengah cawan minyak dan masukkan bahan kisar, tumis sampai naik bau. Lepas tu masukkan rempah kari ikan dan goreng pantas selama 1 minit. Masukkan setengah cawan air dan goreng lagi kira-kira 5 minit. Lepas tu masukkan cili kisar dan goreng lagi sampai terbit minyak. Bila dah terbit minyak, masukkan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Razzi ingin menerangkan tentang sejarah ubi kayu. Ubi kayu ni sejarah dia tak berapa nak spesifik. Maksudnya tidak berasal daripada mana-mana negeri, tapi ianya berasal daripada Amerika Selatan. Ubi kayu ni atau nama botaninya adalah Manihot esculentacras, merupakan tumbuhan tropika daripada Amerika Selatan seperti Argentina, Brazil
dia juga adalah tumbuhan yang yang berasal daripada sayur-sayuran. So, sejarah ubi kayu yang dikatakan berasal daripada Amerika Selatan, daripada tropika hutan Amerika Selatan, telah merebak, telah merantau ke seluruh negeri dan negara yang berada di dunia ini. Termasuklah negara Malaysia sendiri, Indonesia dan negara-negara seperti Barat, Eropah. Antara nama lain juga bagi orang putih panggil ubi ini adalah cassava. Kalau anda nak tahu, selain daripada nama cassava yang digunakan oleh Inggeris, terdapat beberapa nama lain juga yang digunakan oleh negeri atau negara yang tersendiri. Contohnya seperti di Brazil dia disebut sebagai macazaira. Di Paraguay disebut sebagai mandio. Di Nigeria disebut sebagai ukburu. Kalau di Sri Lanka, ubi rebus ni disebut sebagai maniok. Vietnam, khoai mi. China, mushu. Polynesia, manioka. Okey, ubi kayu ni juga adalah makanan utama yang digunakan oleh orang masyarakat kita, masyarakat Melayu pada zaman penjajahan dahulu. Kerana apa? Kerana beras yang ada telah dicatu oleh para penjajah untuk digunakan oleh askar mereka untuk diorang makan. Penanaman ubi ni juga sangat senang kerana kita boleh ambil dia punya batang je dan kemudian tanam. Pokok yang cukup senang untuk ditanam. Orang dulu-dulu juga mempelbagaikan ubi ini seperti mereka selalu membuat ubi kayu tu menjadi ubi rebus, ubi bingka, tapai ubi, kerepek ubi dan dikomersialkan menjadi MSG, monosodium glutamate, atau lebih dikenali sebagai Ajinomoto, serbuk yang kita makan tu. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum madam. Sorry saya lambat hantar assignment. Kali ni saya buat serius madam. Okay, ini saya nak terangkan pasal ramuan ubi kayu serta cara masakannya. Cara ramuan dia adalah, yang pertama sekali adalah 1 kilo ubi kayu. Yang kedua, 1.2 biji kelapa parut. Yang ketiga, 1.2 teh garam halus. Yang ketiga, 1.2 cawan gula perang. Lepas tu, air untuk merebuskan secukupnya. Okay, ni adalah cara-cara untuk memasak ubi kayu. Yang pertama sekali adalah cuci bersih ubi kayu dan dipotong-potong. Kasih kecil. Rebus bersama air hingga paras kedudukannya. Ubi dalam periuk, letak bawah sekali. Masukkan garam halus. Macam tu, rebus hingga empuk. Macam lembut dah. So, macam sedap lah kan kalau empuk. Dan paras airnya berkurangan. Yang kedua adalah, bila kadar air dah berkurangan, boleh rasa ubi dan masak ke tidak. Kalau dah masak, boleh diangkat ubi dan terus airkan rebusan tadi. Yang terakhir sekali, hidangkan ubi kayu rebus dengan kelapa parut. Yang digaus, jubik garam halus serta gula perang. Tada, dah siap. Senang je kan.